Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 1 untuk bab 3 iaitu tajuk zaman prasejarah. Okey, pada kelas yang lalu kita dah belajar untuk bab 2 zaman air batu dan hari ini kita akan sambung lagi untuk bab 3 bagi zaman prasejarah. Okey, baik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan lihat 3.1 iaitu maksud zaman prasejarah. Baik, sebelum tu apa khabar? Jadi cikgu harap kamu sentiasa sihatlah dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan lagi sesi kelas kita ini. Okey, baik. Sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh terus buka pada muka surat 46. Okey, kita teruskan lagi. Baik, di hadapan kamu ini adalah gambar Gua Niah. Gua Niah ni di Sarawak. Okey, kenapa cikgu paparkan Gua Niah ni? Okey, Gua Niah ni merupakan salah satu penemuan tempat yang telah memberikan kita pengetahuan tentang zaman prasejarah yang pernah ada di negara kita. Jadi Gua Niah ni telah membuktikan di mana ada kewujudan manusia sekitar 40,000 tahun dahulu, yang merupakan bukti terawal pendudukan manusia di Malaysia lah. Dia selain daripada bukti kehadiran manusia pada zaman Paleolitik, penemuan di Gua Niah ni turut menerangkan juga kepada kita tentang kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Jadi itulah yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, baik. Kamu boleh tengok pada muka surat 46. Okey, zaman prasejarah. Apa dia zaman prasejarah ni? Okey, zaman prasejarah ni bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Okey, dia ada dua. Satu zaman batu, satu lagi zaman logam. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok dulu zaman batu. Apa dia yang dikatakan dengan zaman batu? Zaman batu ini adalah penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian manusia. Zaman batu, jadi dia guna teknologi batu. Jadi kamu kena ingat. Okey, zaman batu ni dia ada tiga. Ada tiga. Okey, yang pertama zaman Paleolitik. Ataupun dia dikenali sebagai zaman batu lama. Yang kedua, dia ada zaman Mesolitik yang dikenali sebagai zaman batu pertengahan. Yang ketiga adalah zaman Neolitik yang dikenali sebagai zaman batu baru. Jadi kamu kena tahu, ini kadang-kadang ada ditanya di dalam soalan. Okey, kita tengok yang pertama, zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ni dia merupakan zaman yang serba mencabar. Kenapa dia serba mencabar? Kerana manusia pada masa tu kena teruskan kelangsungan kehidupan dengan menggunakan teknologi batu yang serba ringkas. Masa tu tak ada lagi macam kita ni, ada peralatan, ada kenderaan, ada teknologi. Tak ada masa tu. Cuma yang ada masa tu teknologi batu. Jadi manusia, kehidupan sangat mencabar. Jadi manusia kena teruskan kelangsungan kehidupan menggunakan teknologi batu yang serba ringkas. Okey, pada masa tu juga manusia turut menggunakan peralatan daripada tulang binatang dalam kehidupan harian mereka. Okey, zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik ni dia
cara hidup tu dah mula berkembang. Jadi pada masa tu cuaca ni taklah sejuk sangat masa tu. Jadi pada masa itu manusia bukan sahaja memburu binatang, tetapi mereka juga menangkap ikan sebagai sumber makanan. Okey. Seterusnya zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik ni adalah zaman yang dah menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak hidup yang lebih baik. Jadi pada masa ni dah wujud dah kawasan pertempatan. Maksudnya dah ada kehidupan manusia yang ada pertempatan. Jadi mereka ada menjalankan aktiviti bercucuk tanam. Jadi membuat tembikar dan juga menternak binatang. Mereka tidak lagi berpindah meranda. Okey, untuk makluman kamu manusia zaman prasejarah ni sebenarnya mereka telah lama dah tahu untuk menggunakan api sejak dari zaman Paleolitik lagi. Daripada zaman ini lagi mereka dah tahu menggunakan api. Tetapi api ni digunakan sejak 1 juta hingga 1.5 juta tahun yang lalu. Namun pengetahuan nak buat api tu dan nak gunakannya hanya berkesan dan berlaku sekitar 10,000 sebelum Masihi. Jadi masa ni dah mereka kalau masa tu mereka dah ada guna api, tapi mungkin api tu jadi secara kebetulan saja. Maksudnya pengetahuan nak buat tu dan nak guna tu hanya berlaku 10,000 tahun sebelum Masihi sahaja. Okey, ini gambar lah. Contoh cikgu ambil dekat internet. Ini gambar orang zaman prasejarah lah. Kalau kamu tengok sini, dia ada memburu, ada mungkin ni dia buat unggun api nak masak ke apa, kita tak tahulah. Nak panaskan badan ke. Ni apa ni? Tengkorak binatang kan. Ini mungkin gambaran sejarawan barat lah. Manusia ni macam ni. Cikgu pun tak tahu juga rupa dia sebenar macam mana. Okey. Seterusnya, zaman logam. Apa dia zaman logam? Dah nama pun logam. Jadi dia merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi. Ini pun selalu ditanya dalam soalan. Jadi kamu boleh tengok muka surat 47. Okey, pada zaman ni manusia dah ada inovasi logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Mereka dah mula buat alatan yang menggunakan tempaan logam jenis besi dan juga gangsa. Okey, pada masa ni juga manusia ni dah pandai belayar, dah ada pergi belayar. Okey, jadi manusia pada zaman logam ni dia menjalankan aktiviti pertukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa. Macam mana kita dapat tahu benda ni? Ini daripada kajian sejarawan yang mereka mengesan taburan orang kata apa, pertukaran barangan ataupun penemuan peralatan berasaskan gangsa di sekitar rantau di Asia Tenggara. Jadi itu membuktikan yang mereka ni sudah mula melakukan pelayaran, dah ada pelbagai aktiviti pertukaran barang. Okey, barang apa yang mereka buat? Peralatan apa yang mereka buat? Contohnya macam kapak, tulang mawas, beliung dan juga mata lembing. Peralatan-peralatan ni mereka guna untuk memburu, untuk bertani dan juga kegiatan harian. Okey, kalau kamu tengok ni, ni ada gambar ni. Gambar kapak bersoket. Ni ada gambar tulang mawas. Ini ada gambar pisau bersoket. Ini adalah alatan pada zaman logam. Ini kamu boleh tengok pada muka surat 47. Okey, boleh Okey, seterusnya. Ini contoh lah. Contoh manusia zaman logam. Cikgu pun tak tahulah juga macam mana. Ini pun cikgu ambil di internet saja. Kalau kamu tengok dekat sini, mereka meleburkan logam untuk dijadikan peralatan di dalam acuan. Okey,
Seterusnya, tempoh masa zaman prasejarah. Ni kamu boleh baca. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Kamu kena tahu bila zaman Paleolitik, daripada bila sampai bila garis masa dia. Zaman Mesolitik, daripada bila sampai bila. Zaman Neolitik, daripada bila sampai bila. Dan terakhir sekali, zaman logam, bila sampai bila. Okey, kesimpulannya apabila kita faham zaman prasejarah ni, kita boleh tahu mengenai sejarah dan tamadun manusia yang berkembang dalam tempoh masa yang sangat panjang. Daripada dulu lagi sampai sekarang kita punya keberadaban manusia. Jadi ada pelbagai tahap perubahan yang dilalui merentas masa mengikut masa yang berbeza-beza. Jadi perkembangan ni lah yang jadikan manusia ni semakin matang dan bertanggungjawab dalam tindakan mereka. Jadi daripada ni juga berinovasi pelbagai peralatan daripada dulu sampai sekarang yang memudahkan kehidupan kita. Okey, baik. Setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugas yang telah cikgu berikan. Jika kamu faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.